Hari ini dalam siaran kita akan berseronok di resort paling selatan dan unik di Mesir, Marikh Alam. Pada waktu pagi kami akan pergi ke Rizab dengan laut Maldivian biru yang indah, pokok eksotik dan burung lucu yang terbang ke sini untuk makan dan menarik di sini. Semuanya merayap. Kami akan sejenak minum kopi Sudan dari Badui, mengejar ketam dan pergi ke teluk tempat tinggal penyu dan lembu laut. Saya harap kita akan bertemu lagi. Dan kita juga akan pergi ke sebuah bandar kecil di Mesir, di mana kita akan berunding dengan penjual dengan sengit. Kemudian kita akan menaiki ATV pergi ke dalam padang pasir melalui aliran sungai kuno. Dan menjelang petang, kita akan tiba di Little Dubai, di mana saya akan dinobatkan orang Mesir yang paling cantik. Di sana kita akan berjalan-jalan di museum di atas kapal, melihat pertunjukan kecil dari dek kapal, dan sekali lagi akan berunding. Ya, bandar yang sangat baik, cantik. Terima kasih banyak. Ini adalah hotel kecil dan murah dengan pantai Maladewa. Ia terletak lebih dekat daripada yang lain ke kawasan perlindungan utama di rantau ini. Ke selatan di sepanjang pantai Teluk Sharm El-Luli, Pantai Khan Korab, Hutan Simpan Kulan dan Pulau Hamata. Kita akan menyelam untuk mencari penyu di teluk Abu Dabab, berjalan-jalan di Bandar Marsa Alam dan Port Ghalib, dan safari bermula tepat di depan Hotel Deep Blue. Kita ambil lawatan di kaunter reception dengan pemandu hotel. Dia mewakili pengendali pelancongan join up, jadi semuanya rasmi. Secara ringkas mengenai harga, kawasan perlindungan Kulan berharga $50, Pulau Hamata $70 dan Moto Safari $45 seorang. Hari ini ada banyak tugas. Jadi kita minum kopi, ambil beg makanan yang disediakan untuk kita dan muat naik ke dalam jeep. Kita sudah sapu krim semasa dalam perjalanan. Jarak ke Marsa Alam agak jauh dan sekarang kita perlu pergi hampir 100 km ke selatan, ke arah Sudan. Pemandangan Mars di sekeliling, bagi saya, ini sudah menjadi lawatan. Tetapi yang paling menarik adalah sesuatu yang benar-benar, contohnya unta-unta meragut dengan tenang ini, yang tidak disediakan untuk bertemu dengan pelancong. Bagi orang Mesir, ini seperti bertemu anjing dan saya sudah tentu meminta untuk berhenti. Kawasan perlindungan Kulan bahkan dari angkasa nampak hebat. Terumbu karang dan pulau-pulau yang berterusan. Dekat sini semuanya lebih mengagumkan dan sekarang tempat ini hampir tidak berpenghuni. Selain kami, hanya ada kanak-kanak memancing, badui kesepian, menawarkan kopi Sudan dan beberapa wartawan. Bahkan kedai cenderamata pun tidak ada pemiliknya. Oh, untuk setiap raja. Apa ini? Kau tak berminat dengan menyelam, kan? Dalam hal ini, tempat ini memang mirip dengan Maldives, bahkan pemandu kita yakin. Sebenarnya aku tersilap antara Maldives dengan Moldova. Satu kesilapan yang sangat menyenangkan. Di sini, ini adalah Moldova. Nampak seperti Moldova, bukan? Kami juga ada yang sama. Keindahan di mana dikit. Di sekeliling semuanya hidup seperti di tepi pantai, ketam menggali bandar, juga di dalam air, sukar tidak menginjak seseorang. Sangat cantik, benar-benar cantik. Tak tertanggung. Di sini, semuanya merayap. Dia sangat lembut, memang luar biasa sekali. Dan dia tersenyum dengan manis. Di bawah setiap batu, hampir ada benda seperti ini. Kami ingat ini adalah bintang laut, seperti starfish. Tetapi seorang lelaki Jerman yang lalu berkata bahawa dalam bahasa Jerman, ini dipanggil ular bintang. Apa itu di tanganmu? Anak, ini adalah warisan negara Mesir. Pokok-pokok ini, di mana saya mengambil gambar tropika diri saya sendiri, ternyata dipanggil bakau dan air laut penyah garaman. Mereka memaniskan air. Jadi air apa yang ada? Sekarang di sini air tawar ke? Ya tidak tawar, ya tidak tawar. Ya tidak begitu. Di sini tinggal orang-orang Malang dari suku Ababda. Ini adalah tempat mereka, taman negara dan taman burung. Di sini ada banyak bangau, termasuk yang hitam. Di sini pelbagai jenis burung, jalan raya akan melintas. Hai, terima kasih banyak sekali. Ini mungkin burung yang sama yang terbang jauh dari kita pada musim sejuk. Mereka terbang ke arah kawasan ini. Dan di mana tempat terbaik untuk menangkap dugo? Di setiap teluk. Tapi kita perlu berharap untuk nasib baik.
Di tanda ini, pihak pengurusan kawasan perlindungan meminta agar tiada sesiapa membunuh yang pada dasarnya tidak menghalang penduduk kampung berdekatan, termasuk kanak-kanak, untuk memancing di sini. Di sini saya pergi mencari ikan, di sekitar sini, dan menikmati suasana. Mereka memburu penghuni laut, budak-budak itu dengan tangan kosong dan kayu. Apa tidak mengejutkan? Di depan kita, seekor ikan pari melintas, dan di sini ada ketam yang sedang berjemur, dan sebenarnya semuanya dipenuhi dengan pelbagai makanan yang sedap. Setelah menangkap mereka, golongan muda Mesir gembira. Mereka melompat dari batu karang ke dalam air, menarik satu sama lain di kawasan cetek dan bermain dengan tong yang ada roda. Perhatikan, tiada satu pun peranti yang disambungkan ke Wi-Fi. Seperti zaman kanak-kanak saya, hanya di tepi laut. Tonya setelah sampai di Maldives langsung terlupa dan mula menari. Ini sudah tentu di antara sesi penggambaran. Perlu ke saya cakap, ruang di telefon sudah habis sejak di Bangau. Saya hanya dalam posisi yang santai. Dari peradaban hanya ada khemah Beduin di pantai. Sangat sederhana, dengan karpet mirip dengan Moldova, tetapi sukar untuk mengusir kami dari sini. Sebahagiannya disebabkan oleh kopi Sudan yang dihidangkan oleh Beduin tempatan. Untuk kesihatan. Doco, sangat sedap. Ya, berkuasa. jadi ia sangat sederhana dan sangat kuat. Apalagi Ya, silakan kami mengambilnya. Bentar, paspor. Ya, Halia itu adalah pastor. Nanti kita akan melawat Beduin, tetapi itu memerlukan laporan yang berasingan, jadi sila langgan, ia akan keluar tidak lama lagi di saluran. Kita berpindah ke teluk lain di pantai Hancura Bay. Di sini, orang datang bukan hanya untuk berjemur atau berbaring di salah satu gazebo kayu, tetapi juga untuk melihat haiwan laut besar yang tinggal di sini. Kami datang ke sini kerana ada manatee, penyu dan siapa lagi? Ada juga dolphinarium. Dan manatee adalah yang paling penting jika sangat cantik. Mari kita pergi. Buat masa ini, kita hanya berlari mengejar ketam kerana menyelam akan dilakukan. Kemudian, dan di tempat lain, ini dia. Bro, adakah dia menggigit? Saya sudah penat bercakap tentang air biru, tetapi kita tidak boleh terbiasa dengannya. Ia mempunyai warna yang sangat cantik. lain kali saya akan buat rambut warna macam ni. Lihat, ada terumbu karang di sana. Semua benda berwarna-warni di bawah air ini sangat menarik perhatian. Jadi kita pergi ke pangkalan penyelam di Hotel Malik Resort di Teluk Abu Dabab. Di Hotel Malike, kami juga tinggal dan selalu singgah di pusat menyelam hanya untuk minum kopi. Ini dia, kebetulan instruktur saya, Stefan dari Jerman. Nanti dia akan ketawa tentang lawak saya, Stefan Chelmer, dan kisah Datuk di Berlin. Tetapi sekarang dia serius dan bertanggungjawab menerangkan kepada saya bagaimana menggunakan alat pernafasan. Di dinding ada peta teluk, jadual dan ramalan cuaca serta angin dan lain-lain. Nampak tak, kalender semua kuning dan oranye, tetapi kami perlukan yang hijau. Kami tidak menunggu. Sebelum ini saya hanya menyelam 2 kali di Sharm el-Sheikh selama 10 minit dan itu sudah 5 tahun yang lalu. Saya bahkan terlupa bagaimana untuk zip pakaian. Musim, sejuk ke susah. Nampaknya saya adalah yang paling baru di sini dan saya hanya pernah menyelam dengan alat pernafasan 2 kali sebelum ini. Sekarang kita akan berenang sehingga oksigen dalam silinder habis dan itu lebih kurang 1 jam. Di sini Stefan mengambil beban tambahan dan kita akan menyelam. Saya harap kita dapat berjumpa lagi. Saya harap kita bernasib baik. Ya, 50-50. Menyelam adalah cara yang hebat untuk sedikit melupakan realiti. Kesunyian, adrenalin dan tanpa berat. Saya rasa angkasawan merasai lebih kurang perkara yang sama, tetapi selagi Stefan tenang, saya juga tenang. Saya cepat ingat cara mengeluarkan air dari topeng dan isyarat meminta instruktur menambah beban.
Kura-kura ditemui cepat sekitar 100 meter dari pantai. Mereka tinggal di sini secara tetap dan sering menjadi pengangkutan untuk ikan penghisap. Ikan-ikan ini tidak suka berenang sendiri dan akan melekat pada kura-kura, dugong dan pengangkut murah yang lain. Seperti saya faham kemudian, saya bernasib baik dengan ikan pari harimau. Saya nampak beberapa sekali. Tetapi dugong di teluk ini adalah sesuatu jarang. Melihat mereka dibawa ke sebelah, itu instruktur saya merekam gambar ini. Di sini juga terdapat ikan yang sangat pelik. Saya tidak perasan tetapi mata tajam Stefan menyedari bahawa pasir ini bergerak aneh. Dengan mata yang lain, instruktur memerhatikan alat-alatnya. Mereka baik-baik saja, tapi saya perlu punya yang sendiri fikir. Stefan bilang saya bodoh tak seharusnya sentuh ikan. Kembali ke pantai, kami berjalan sepanjang terumbu, kehidupan berwarna-warni meriah. Bukan, itu sepertinya hanya berlaku 2 kali. Ya, betul. Sebenarnya saya tidak fikir bahawa saya rasa itu benar-benar berlaku. Itu memang hebat. Pertama kali berada di bawah air lama, kami berenang selama 1 jam. Kami melihat perkara. Di Valona sangat mudah. Saya ingin berlari dan melakukan aerobik. Saya tidak menjadi masalah karena saya selalu berusaha untuk memastikan bahwa semua berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan yang mengganggu proses awal. Tetapi sebenarnya saya hari ini sekarang juga Tidak. Hari ini saya bahkan diberikan sijil. Ia untuk pemula, tetapi di Moldova terdapat sedikit pakar yang mempunyai diploma seperti itu. Jadi saya akan cuba memanfaatkan sepenuhnya dokumen ini di tasik kami. Pelabuhan di Safari. Dalam perjalanan kami singgah di Bandar Marsa Alam. Ia sekarang berada di peringkat awal pembangunan dan baru sahaja dibangunkan. Yang pertama di kawasan ini katanya belum dibuka kerana pandemik, tetapi pelancong boleh berjalan di sepanjang jalan dengan kedai-kedai di mana kami mengambil teko untuk kopi dan melihat masjid di mana kanak-kanak bermain di timbunan kerikil. Jalan raya berjalan di sepanjang laut, dari tingkap kelihatan Teluk Biru, kami pergi ke daripadanya. Di tepi pantai hanya ada beberapa orang dan khemah Beduin yang kosong. teluk yang terkenal di seluruh dunia. Orang datang ke sini walaupun tiada infrastruktur di sini. Hanya ke pasir yang bersih dan lembut serta teluk yang sangat biru. Di safari, ia bukan sekadar menunggang ATV. Aktiviti ini cepat membosankan, tetapi menunggang di padang pasir dan melihat pemandangan seperti di Mars tanpa perlu pergi ke planet lain. Sangat tepat. Yang paling penting adalah membawa air ke planet merah. Di sini ada masalah. Bayangkan betapa panjangnya akar pokok-pokok ini perlu untuk sampai ke sana. Setelah mendaki ke salah satu puncak, saya sedar bahawa Afrika bukan hanya pasir, tetapi juga gunung-gunung yang tidak berkesudahan, yang terdiri daripada pelbagai jenis batu. Mustafa, gunung-gunung ini dipanggil apa? Laut Merah Sibushka. Laut Merah Sibushka. Sibushka. Suhu Laut Merah. Ini adalah terumbu karang. Dan di sini ada garam di bawah kaki kita. Ya, ada juga granit di suatu tempat. Ini yang hitam. Bukan garam. Mustafa kata garam, tapi bukan garam. Tidak masin langsung. Nampaknya granit. Sambil meluncur dengan ATV di antara banjaran gunung, kami tiba di tempat rehat para Beduin. Sekarang di rumah tiada sesiapa, kecuali kepala unta. Tapi pada musim puncak, di sini bising dan meriah. Macam ni. Saya faham sebelum pandemik di sini ramai orang, semua penuh. Sekarang hanya kita. Hey, tiada bahkan tuan rumah.
Jika nak berseronok pada waktu malam di luar hotel, itu adalah Port Gulf. Sebuah resort kecil, tetapi moden, bahkan mewah dan nyaman. Kediaman dan hotel elit, yacht mahal dan mewah, tepi laut yang menyenangkan dengan kedai shisha, kafe dan kelab malam. Kita sedang menonton pertunjukan dari tingkat 2 yang berlabuh di pelabuhan Batiskaf. Adakah Batiskaf ini dibuat di Mesir? Wah, ini adalah pelabuhan yang sangat hebat. Pada waktu siang, mereka membawa pelancong ke RAF dan pada waktu malam, mereka berfungsi sebagai restoran dan ada sesuatu seperti museum di mana kita boleh mencuba pakaian Firaun dan duduk di atas takhta. Janganlah begitu tidak tahu malu. Orang Mesir yang paling cantik, lembu. Siapa bawa saya pergi hari ini? Begitu banyak hamba, adakah semua siap? Di kedai-kedai, di Port Ghalib, semuanya dijual termasuk patung dewa-dewa Mesir. Untuk ikon ortodoks buat pertama kalinya, kebetulan saya mendapatnya dari penjual tempatan, Flakon Dukhov. Bukan untuk saya, tetapi untuk Tony. Ya, bandar yang sangat baik, cantik. Ya, Moldova adalah bandar yang cantik. Di sini kita ada sangat sedikit Moldova. Di Sharm El Sheikh ini sangat banyak. Sangat menyenangkan. Selamat datang ke Marsa Alam. Ini adalah bandar sangat cantik di sini. Marsa Alam. Saya pernah ke Sharm El Sheikh, ada banyak Moldova, sangat baik, tawar-menawar. Saya suka begini. Kami beli banyak, dia melambai dengan lembut. Yubka, selalu terima kasih. Saya memilih hadiah yang baik untukmu. Ini kedai saya, bau yang sedap, minyak wangi apa yang kamu suka. Namanya Crazy Love. Ia seperti feromon, bau feromon. Ya, dan begitu ia datang, adakah terdapat feromon yang mungkin akan seperti dapat menghalau ya? Dua. Tidak belajar. Terima kasih banyak dan saya dipanggil. Dan Bragin tetap perlu membayar. Mempromosikan Instagram penjual. Hari yang sangat sekali padat di selatan Mesir ini belum berakhir. Langgan saluran ini dan kunjungi Instagram, kerana ini adalah perjalanan masih berterusan.